Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita pada hari yang ke-8 untuk membaca e-paper utusan Borneo pada hari ini, hari Rabu 25 Mac 2020 sebatang dengan 30 Rejab 1441 Hijrah. Okey, kita melihat isu semasa yang ada dalam e-paper utusan Borneo. Satu lagi langkah proaktif, Kerajaan Sarawak buka klinik penyakit berkaitan pernafasan di Stadium Perpaduan yang mula beroperasi semalam. Tinjau, unggah 4 dari kanan bersama Dr. Sim, 3 Abdullah dan Jaul semasa mengadakan lawatan ke klinik penyakit berkaitan pernafasan di Stadium Perpaduan yang beroperasi semalam. Klinik penyakit berkaitan pernafasan di Stadium Perpaduan di sini memulakan operasinya semalam. Ini bagus ni. Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang juga Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas berkata kemudahan berkenaan hanya untuk mereka yang mengalami demam, batuk dan penyakit berkaitan pernafasan lain. Mereka adalah yang tidak mempunyai sebarang kontak dengan mana-mana mereka yang di bawah siasatan untuk COVID-19 atau mereka yang disyaki berkaitan dengan penyakit berkenaan. Selain itu, daripada Kuala Lumpur, COVID-19, 106 kes baharu, 1 kes kematian semalam. Terdapat 106 kes baharu dilaporkan sehingga 12 tengah hari semalam menjadikan kes positif COVID-19 di Malaysia berjumlah 1,624 kes. Manakala kematian akibat wabak itu kini 15 orang dengan 1 kematian dilaporkan semalam. Yang lain, yang tadi, Angkara dituduh bercinta dengan isteri orang. Gara-gara dituduh bercinta dengan isteri orang, seorang pemandu lori terputus 2 jari tangan dan cedera di dada serta kepala dalam satu insiden di Kampung Bogak di sini Isnin lepas, iaitu di Bau. Dan ada juga gambar di sini suspek yang turut mengalami kecederaan diberikan rawatan kecemasan di tempat kejadian sebelum dikejarkan ke hospital Bau. Okey, ada juga berita sini, perintah dari dunia, Britain kuat kuasa perintah berkurung. Dan bukan surat hiburan, koleksi filem tempatan diperhebat di Astoria sepanjang PKP. Okey, yang lain, pemandu lori tangkapan pertama di bawah PKP di Sarawak. Polis Kontingen Sarawak merekodkan tangkapan pertama di bawah Perintah Kawalan Pergerakan membabitkan seorang pemandu lori pada Sabtu lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata suspek ditangkap lepas dikatakan bertindak agresif ketika diperiksa oleh pasukan keselamatan di Jalan Tunku Abdul Rahman Yaakob. Macam-macam. Okey, kita lihat muka surat sebelah. Okey. Tiada lagi kompromi, individu engkar akan ditangkap. Langkah tegas diambil kerana masih ramai sengaja langgar PKP. Sekiranya orang masih berdegil dan dengan sengaja melanggar arahan akan ditangkap dan didakwa. Tiada lagi kompromi, polis akan menangkap mana-mana pihak atau individu yang masih engkar PKP bermula semalam. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata penguasaan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 tersebut terpaksa diambil susulan masih ramai lagi yang berdegil dengan sengaja melanggar perintah tersebut. Seterusnya, 4 lelaki disyaki ceroboh kilang terbiar ditahan. Polis menahan 4 lelaki kerana disyaki melakukan pencerobohan secara berasingan di sebuah kilang papan lapis terbiar di Jalan Durin dekat sini. Macam-macam. Dicekup 2 suspek yang ditahan kerana disyaki melakukan pencerobohan di kawasan sebuah kilang papan lapis terbiar di Jalan Durin semalam. Okey, yang lain, mencuri dari kedai 24 jam, pengganggu di penjara sehari. Dan denda di Sibu. Seorang penganggur dijatuhkan hukuman penjara sehari oleh Mahkamah Magistrate setelah mengaku bersalah mencuri minuman keras dari sebuah kedai 24 jam di Jalan Lau King Ho, 18 Mac lepas. Cucu tertembak nenek ketika bergurau, iaitu di Serian. Seorang wanita warga emas dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak akibat kecederaan di kepala selepas tertembak oleh cucunya dalam satu insiden di sebuah kampung di sini. Jangan bawa gurau. Ugut ibu dan adik lelaki direman 3 hari. Mahkamah Majistrate memintahkan seorang lelaki direman 3 hari kerana disyaki melakukan ugutan terhadap ibu dan adik lelakinya. Ramai mula keluar ke jalan raya, iaitu di Miri. Perintah Kawalan Pergerakan yang memasuki hari ke-7 semalam didapati segelintir pihak mula melanggar arahan apabila keluar rumah dengan kenderaan lebih banyak di jalan raya semalam. Amang seksual gadis bawah umur, remaja direman 6 hari. Seorang remaja lelaki yang ditangkap kerana disyaki melakukan amang seksual terhadap seorang gadis bawah umur diperintah Mahkamah Majistrate supaya direman 6 hari untuk membantu siasatan. Okey, muka surat sebelah.
Penerbangan dikurang dan ditangguh sepanjang PKP. Penerbangan keluar masuk Sarawak dipantau sebahagian strategi bendung COVID-19. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Sin memberitahu beberapa penerbangan keluar masuk ke Sarawak dikurangkan kekerapannya dan ada yang perlu ditangguhkan sementara PKP. MOT, Pusat Penyelesaian Masalah Kargo ke Sarawak terkandas di KLIA. Kementerian Pengangkutan, peringkat pusat pemberi jaminan akan membantu rakannya di peringkat negeri mencari penyelesaian masalah kargo-kargo ke Sarawak yang masih terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, PKP COVID-19, pelbagai bantuan bagi meringankan beban rakyat. Pelbagai bantuan diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bagi meringankan beban rakyat di negeri ini. Pembayaran semula pinjaman SPIKS ditunda pada September. Tempoh pembayaran semula pinjaman skim pinjaman industri kecil sederhana akan ditunda kepada bulan September 2020 sebagai kelonggaran akibat perintah PKP kepada usahawan. Willy sokong pakej bantuan Sarawakku Sayang. Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komuniti Willy Mongin yakin pakej bantuan khas Sarawakku Sayang yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg adalah tepat pada masanya disambut baik oleh semua rakyat Sarawak. Sehubungan itu, Willy mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Sarawak untuk tindakan proaktif itu. Pemandu lori barang perlu memohon kebenaran dalam talian memasuki Brunei. Semua lori di Limbang, semua lori pengangkut barang keperluan perlu memohon secara dalam talian untuk melalui Brunei selepas Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri negara itu tidak membenarkan warga asing memasuki Brunei melalui pos kawalan darat, laut dan udara berkuat kuasa semalam. Okey, muka surat lain, pakej. Okey, yang ini masih sama juga, usaha petikai inisiatif kerajaan. Dun talian bantu 605 pelajar Politeknik Muka. Okey, terlihat dekat. Peniaga kecil diminta mendaftar di pejabat daerah. Ni pakej bantuan khas Sarawakku Sayang tepat pada masanya oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Balingan Abdul Yaakob Arbi. Pakej bantuan khas beri kelegaan kepada rakyat. SUPP Dudong menyebut baik pakej bantuan khas, benarkan pencarut mengeluarkan wang kualiti tindakan tidak bertanggungjawab. Andrew Liu daripada Andrew Low. Pakej bantuan khas Sarawakku Sayang menggambarkan kepedulian kerajaan. Si puji usaha perkenal pakej bantuan khas Sarawakku Sayang. Ini di Everrise menghula sumbangan kepada Hospital Umum Sarawak. Wah, bagus. Kemudian pakej bantuan khas, pakej rangsangan ekonomi pintar. Okey, kita lihat terus kepada sukan. Okey, kita lihat. Si Tembi lipas kudung teruja teruskan aksi. Pemain berusia 27 itu begitu teruja meneruskan aksi dalam Liga Super selepas 4 perlawanan bersama Tambadau Sabah. Hebat. Jadi tempat yang pertama masukkan dalam Liga Super adalah JDT, Perak, Pahang, Sabah, Selangor, Fedah, Kedah, Terengganu, UiTM, PJ City FC, Melaka United dan PDRM. Lain, Chong Wei titipkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan. Terlihat lagi. Apa yang Chong Wei katakan ini? Wahai semua, saat ini kamu tengah baca teks ini. Saat ini jua sahabat doktor dan jurawat tengah bertaruh nyawa untuk selamatkan nyawa lain. Saat ini jua abang polis dan askar meninggalkan darah daging sendiri untuk memastikan kesejahteraan anda. Saat ini jua kita kena menghentikan penularan wabak ini. Wabak ini senang menular. Duduklah rumah, janganlah keluar. Semakin cepat wabak diberhenti, bolehlah kembali mencari rezeki. Tolakkan politik krisis perkauman. Air suam bagus tapi tak bunuh kuman. Kalau sakit jangan tak apa. Wabak menanti siapa yang apa. Ayuh semua rakyat jelata, ayuh selamatkan negara tercinta. Terima kasih Lee Chong Wei kerana memberikan penghargaan kepada petugas barisan hadapan dan juga untuk kita semua. Nasib Sukma Johor dibincangkan pada Rabu menerusi persidangan video Rabu hari ini. Harap mereka dapat memberi keputusan yang terbaik untuk penganjuran sukan Malaysia 2020 di Johor. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar bacaan daripada e-paper Utusan Borneo. Jika anda ini melanggan, kamu boleh
mencari utusan Borneo. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua dan maaf kerana lambat hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Lageda Alap Channel.